Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmiyadi bin Johannes selaku Ketua Kumpulan 5. Nama saya Awang Ali Zainul Abidin bin Awang Ali Rahman. Nama saya Muhammad Imran Syamim bin Muhammad Rizal. Nama saya Muhammad Imran Syakir. Okey, bagi projek ini, seperti yang kita tahu, sebelum apa-apa sebarang binaan dilakukan, perancangan perlu dilakukan terlebih dahulu. Tapi, ia tidak dapat dilaksanakan jika jurutera yang ingin merancang pembinaan tidak tahu apa spesifikasi bangunan yang ingin dibina secara tepat. Lukisan kejuruteraan awam, kod DAC 11703, merupakan salah satu subjek yang perlu diambil bagi bidang kejuruteraan awam di setiap universiti di seluruh Malaysia. Lukisan ini juga menggunakan peralatan lukisan yang khas menggunakan komputer, iaitu AutoCAD. Lukisan ini juga menggunakan simbol dan kaedah pendimensian yang standard dan mudah difahami. Sebagai contoh, lukisan dalam pembinaan rumah iaitu lukisan yang amat penting bagi melakar gambaran awal sesuatu rumah sebelum dibina. Projek ini diberikan kepada kami oleh Puan Mardiha binti Mokhtar. Projek ini berkenaan lukisan sebuah model rumah banglo satu tingkat lengkap dengan segala perinciannya. Projek ini dapat kami siapkan dengan jayanya di dalam waktu tugasan yang diberikan, iaitu 3 minggu. Bagi konsep dalam projek ini ialah, konsep yang kami pilih adalah rumah banglo moden satu tingkat bajet yang mengandungi 1 bilik tidur utama, 2 bilik tidur, 2 tandas, sebuah ruang tamu dan ruang makan beserta dapur. Konsep ini sesuai dengan klien yang menginginkan sebuah rumah yang selesa, luas dan cantik dengan bajet yang tidak terlalu tinggi. Saya Hilmiyadi bin Johannes akan membentangkan pelan tapak. Saiz keseluruhan rumah adalah 1300 mm lebar, 10,500 mm panjang dan tersedia ruang tamu, bilik tidur, dapur serta tandas. Bagi ruang tamu, saiz bagi ruang tersebut adalah 5,000 mm panjang dan 4,000 mm lebar, tambah 1,500 mm lebar dan 4,000 mm panjang. Terdapat satu pintu utama dan 2 pintu bilik tidur di bahagian ruang tamu. Tingkap di bahagian ruang tamu adalah sebanyak 1 unit, iaitu di bahagian hadapan bersebelahan pintu utama. Ruangan ini adalah cukup besar dan selesa bagi menampung tetamu. Bagi bilik tidur pula, terdapat 3 ruangan bilik tidur di dalam rumah banglo ini. Bilik tidur yang pertama adalah seluas 4,000 mm panjang dan 3,900 mm lebar. Terdapat 1 katil, 2 meja, 1 pintu, 1 kapet dan 1 tingkap untuk ruangan ini. Bilik tidur yang kedua adalah seluas 4,000 mm panjang dan 4,000 mm lebar. Dalam ruangan ini terdapat sebuah katil, 2 buah meja, sebuah pintu, 1 kapet dan 3 buah tingkap. Bilik tidur yang ketiga pula adalah bersaiz 4,000 panjang dan 3,500 mm lebar. Di sini terdapat sebuah katil, 2 buah meja, sebuah pintu dan 2 buah tingkap. Bagi bahagian dapur pula, ruangan ini adalah seluas 4,000 mm panjang dan 3,500 mm lebar. Saiz seperti ini adalah sesuai dan selesa bagi ruangan dapur. Di ruangan ini terdapat sebuah sinki, sebuah meja makan dan 10 buah kerusi. Untuk bilik mandi, terdapat 2 bilik mandi dalam rumah banglo ini, iaitu bilik mandi yang pertama dan yang kedua. Untuk bilik mandi yang pertama adalah bersaiz 4,000 mm panjang dan 1,500 mm lebar. Di situ terdapat 1 mangkuk tandas, 1 tap mandi, 1 sinki dan 1 pintu serta 1 tingkap. Untuk bilik mandi yang kedua pula, saiz bagi ruangan tersebut adalah lebih kecil, iaitu 2,000 mm panjang
dan 1000 mm lebar. Terdapat satu mangkuk tandas, satu sinki, satu pintu dan satu tingkap dalam bilik mandi yang kedua ini. Asas dan bahan binaan. Asas yang kami gunakan adalah asas PET kerana ianya digunakan kepada bangunan atau rumah kediaman yang tidak melebihi 4 tingkat di atas tanah yang kukuh seperti tanah batu kerikil. Keupayaan galas tanah juga mempengaruhi jenis asas yang akan digunakan. Selain itu, dari segi kos bahan dan tenaga pekerja, asas PET adalah yang paling murah. Seterusnya, bahan binaan. Batu bata yang kami gunakan adalah batu bata merah jenis yang tahan lama dengan harga yang berpatutan supaya jangka hayat sebuah rumah yang dibina lebih panjang dan tahan untuk jangka masa yang lama. Kayu yang kami pilih pula ialah kayu beroti untuk membuat rumah yang berkualiti dan harga yang berpatutan. Kerana asas bahagian atap memerlukan kayu yang cukup tahan untuk menampung berat atap yang akan dipasang pada rumah. Simen yang digunakan pula adalah simen Portland dengan nisbah yang membolehkan ianya cepat kering dan mencengkam dengan lebih kuat. Kerana jika memilih simen yang jenis lambat kering akan melambatkan kerja pembinaan dan mungkin akan memakan masa yang lebih lama untuk menyiapkan sebuah rumah. Besi yang dipilih pula adalah besi keluli yang padat dan tidak terlalu berat kerana bahagian yang paling penting dalam rumah ialah bahagian cerucuknya. Kerana jika cerucuk tidak kukuh, maka dinding yang dibina akan mudah retak dan akan roboh. Maka bahagian cerucuk yang perlu dititik beratkan dan tidak boleh dipandang remeh. Atap yang kami pilih pula atap gentian simen yang tidak terlalu berat dan atap yang tidak menyerap haba. Kerana jika terlalu berat dikuatiri akan roboh dan menghempak penghuni rumah. Jenis atap yang tidak menyerap haba penting kerana cuaca sekarang terlalu panas, lebih-lebih lagi di Malaysia. Jadi atap rumah perlukan jenis yang tidak menyerap haba atau memantul haba supaya suhu dalam rumah tidak terlalu panas. Cermin tingkap yang kami gunakan dalam model rumah ini pula ialah yang boleh dilihat dari dalam tetapi tidak boleh dilihat dari luar kerana setengah penghuni rasa tidak selesa apabila diperhati. Jadi kami memilih cermin tingkap seperti itu supaya dapat memenuhi kehendak penghuni rumah. Jenis tingkap yang kami gunakan adalah tingkap yang boleh dilaras dari kiri atau kanan kerana tingkap ini lebih mudah dan lebih selamat. Yang terakhir adalah cat. Jenis cat yang kami pilih adalah untuk menghiasi kawasan rumah ini berjenama Nippon Paint yang bermutu tinggi dan tahan lama dan banyak pilihan sehingga pening untuk membuat pilihan. Jadi kami memilih yang betul-betul berkualiti supaya tahan lebih lama dan jimat kos supaya tidak perlu untuk mengecat di masa hadapan. Saya akan membentangkan part saya iaitu jenis bumbung. Jenis bumbung yang digunakan untuk rumah banglo ini ialah jenis bumbung limas. Kerana bumbung limas dapat menyalurkan aliran hujan dengan baik dan asas bumbung limas adalah sangat kukuh. Bumbung limas adalah bumbung yang menaikkan ciri-ciri estetik bagi rumah kami. Ianya nampak elegan dan kemas. Seterusnya, kami memilih bumbung limas atas beberapa sebab iaitu bumbung limas adalah penebak haba yang baik dari panas matahari. Ianya juga penebak bunyi yang baik dari bunyi air hujan. Udara boleh melalui celah atap dan akhir sekali mempunyai ketahanan yang sangat tinggi. Okey, seterusnya bagi kesimpulannya, lukisan kejuruteraan secara keseluruhannya adalah merupakan bahasa grafik yang digunakan dalam mereka bentuk dan membina sesuatu. Dalam proses mereka bentuk, lukisan adalah merupakan alternatif yang digunakan untuk menggambarkan penyelidikan dan idea untuk merancang pelan lantai sesuatu bangunan. Untuk melaksanakan pembinaan bangunan, lukisan AutoCAD digunakan terutamanya untuk menerangkan konstituen sesuatu bangunan. Unjuran ortografik pula sangat berguna dalam merancang lukisan. Dalam laporan ini, pelan, pandangan sisi dan pandangan belakang untuk rumah telah dibuat. Pada akhir projek ini, kami mendapati bahawa semua yang kami pelajari sepanjang kelas bersama pensyarah kami sangat diperlukan untuk menyelesaikan sekaligus menyiapkan projek kami ini. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang telah mengajar kami untuk menyiapkan projek ini.
Oleh itu, kemahiran dalam menggunakan perisian AutoCAD adalah sangat penting untuk dikuasai bagi mereka yang meminati bidang lukisan dan ingin menjadi seorang arkitek yang berjaya di dunia dan akhirat. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.